Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Dimuliakan Al-Imam, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, sidang hadirin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan jiwa dan juga fizikal kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah pada malam ini. Kita duduk seketika setelah selesai menunaikan solat berjamaah maghrib. Mudah-mudahan ianya termasuk dalam perkara-perkara kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berpesan-pesan kamu dengan kebaikan, dengan kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan ia termasuk dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat rahmat yang menurunkan keampunan beristighfar kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang dengan asbab sedikit kebaikan yang kita buat ini dengan ikhlas. Mudah-mudahan ianya diganjari dengan ganjaran yang sewajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak lagi memberi manfaat kepada harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Kita berada pada adab-adab yang seterusnya dalam tajuk yang besarnya, adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada minggu-minggu yang lalu kita telah memperincikan dan menyebut sepintas yang lalu berkaitan dengan adab-adab pada hari Jumaat, yang sebahagiannya telah kita, khususnya orang-orang yang diwajibkan padanya salat Jumaat, orang-orang yang diwajibkan, orang-orang yang dikatakan ahlul Jumaat, khususnya orang-orang lelaki yang merdeka, baligh dan sebagainya, yang wajib ke atas mereka itu menunaikan fardu salat Jumaat tersebut, yang kita telah perincikan adab-adabnya yang disusun begitu cantik oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita sambung lagi yang ke-14 pada muka surat 96, iaitulah adab-adab berpuasa ataupun adabul as-siyam, yang bukan hanya kita khususkan puasa yang wajib, puasa yang fardu itu pada bulan Ramadan sahaja, kerana puasa secara umumnya merupakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah. Puasa itu merupakan junnah, iaitulah perisai kepada orang-orang yang bertakwa. Seringkali kita mendengar di akhir Sya'ban, khususnya di televisyen, sering tertera ayat perintah puasa kepada orang-orang Islam, iaitulah ayat surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan, diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, moga-moga kamu bertakwa. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza qala Allah subhanahu wa ta'ala," apabila Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," ataupun "Ya ayyuhan nas," wahai manusia, "fa asghi sam'ak," maka dengarlah baik-baik. Sama ada imma amrun tu'mar au nahyun tunha, sama ada ia merupakan satu perintah yang mesti dibuat, yang mesti diakur dan mesti dipatuhi, ataupun satu larangan yang mesti dicegah, yang mesti ditinggalkan. Maka dalam ayat pensyariatan puasa Ramadan ini yang merupakan satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang Islam, orang beriman, orang mukmin agar berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Seringkali juga di bulan Ramadan kita mendengar begitu banyak hadis-hadis fadilat, fadilat yang umum dan juga fadilat yang khusus. Di antaranya yang kita selalu dengar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal jum'ati la yadkhulu minhu ahadu ghairihim, fa idza dakhalu aghlaqa falam yadkhul minhu ahadun." Iaitulah di syurga nanti ada sebuah pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa pada hari Jumaat akan masuk ke dalamnya. Setengah riwayat mengatakan bahawa puasa di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan kesabaran akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini yang Allah khususkan. Allah terima puasa, ibadah puasanya di bulan Ramadan, dia akan masuk khusus. Pintu tersebut namanya pintu Ar-Rayyan, yang tidak ada yang masuk dari pintu itu selain mereka. Hanya khusus puasa mereka di dunia dan diterima, lalu masuk mereka itu orang-orang as-saimun, orang-orang yang diterima puasanya melalui pintu tersebut. Begitu juga di syurga nanti ada satu pintu yang dinamakan pintu Ad-Duha. Pada hari akhirat nanti para malaikat akan berseru, di mana orang-orang yang selalu mengerjakan salat sunat duha
inilah pintumu, masuklah kalian ke dalamnya. Di syurga nanti ada satu pintu ad-duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Surah ad-duha tersebut, syurga namanya pintu pintu ad-duha. Di syurga nanti namanya pintu ad-duha yang khusus Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka yang kita katakan semasa hidupnya jarang dan selalu muwazabah, selalu beristiqamah menunaikan paling kurang 2 rakaat ad-duha, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara salat sunat yang sering dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebut di syurga nanti ada sebuah pintu namanya Al-Farah. Al-Farah maknanya kegembiraan, yang tidak ada orang boleh masuk pintu tersebut melainkan orang-orang yang semasa hidup di dunianya sentiasa mengembirakan anak-anak yang kecil. Mufarrihus sibyan. Walaupun hadis ini yang saya bacakan ini setengahnya dipertikaikan riwayatnya, nak menggambarkan bahawa ibadah puasa, perlakuan mengembirakan hati anak-anak kecil dan juga menunaikan salat duha ini bukannya satu perkara yang boleh dipandang ringan. Ianya besar fadilat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi di syurga Firdaus. Salah satu namanya Firdaus. Syurga, nama syurga namanya Firdaus. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau kerana mereka berada pada darjat yang tinggi sekali. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai ganjaran yang sangat besar. Bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut, hari-hari itu ialah yang sebagaimana yang telah kita maklum sebenarnya, bab ini agaklah mudah. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, yang sebelum yang kita lalui dalam bulan lepas itu 8 itu hari At-Tarwiyah, 9 itu hari wukuf. Orang Melayu kita sebut hari wukuf di padang Arafah. Bagi mereka yang tidak menunaikan fardu haji, umpamanya sangat dituntut muakkadah berpuasa sunat hari Arafah. Ganjaran pahalanya yang besar disabit dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada 10 Zulhijjah tersebut yang disebut bahasa Arabnya hari Az-Zabah, iaitulah Yaumun Nahar, hari sembelih. Fasalli li rabbika wanhar, hari raya haji, hari raya korban. 8, 9, 10 hari-hari yang cukup besar fadilatnya di sisi Islam, khususnya bagi kita hari At-Tarwiyah dan juga hari Arafah, wukuf di padang Arafah. Sunat bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji, maka tidak sunat pula kepada mereka yang mengerjakan haji. Habis mereka yang mengerjakan haji nak buat apa ustaz? Wukuf, sembahyang. Kita tengok baru ni suami isterinya berada di bawah panas terik matahari. Antara rukun haji yang paling besar, yang paling utama, yang paling penting sekali ialah wukuf di padang Arafah. Walaupun sesak dengan jutaan manusia, kita tengok yang sembahyang di celah-celah batu, di atas pasir, di bawah pokok kayu dan sebagainya, yang tandus itu mereka merintih dengan pakaian ihram, mereka memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar diampunkan dosa di tempat yang berkat pada hari yang sungguh berkat tersebut. Doa pada hari Arafah, beribadah, membaca Quran dan sebagainya. Hari Ashura 10 Muharram yang baru sahaja kita lalui, dan juga sunat berpuasa pada hari Tasu'a 9 Muharram. 9 Muharram. Ada orang puasa 10 Muharram, dia tak puasa 9 Muharram. Ada orang puasa 2 hari, 9 Muharram dengan 10 Muharram aula. Begitu juga setengah orang tidak puasa 9 Muharram, dia puasa 10 dengan 11. Ya, jadi meninfradkan, mengganjilkan. Tak puasa 9 Muharram Tasu'a, bahkan dia puasa 10 Muharram Ashura. Itu sebahagian ulama mengatakan hadis-hadis yang menggambarkan warid dalil yang kuat, dalil yang kuat dituntut sunat berpuasa hari Ashura. Di belah pantai timur dalam musim-musim 2-3 minggu, seminggu 2 ini, mereka mengadakan kacau bubur Ashura, yang menjadi tradisi sebahagian masyarakat. Tempat kita pun ada sebenarnya. 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Masuk saja bulan Zulhijjah, sebelum 10 Zulhijjah. Bukan hanya kita tunggu hari wukuf di Padang Arafah. 1 Zulhijjah tersebut, ya, 10 hari yang pertama di awal bulan Zulhijjah tersebut, tak kira bulan 8 ataupun bulan 9, bulan Masihinya, bulan Islamnya, sangat dituntut memperbanyakkan ibadah, berpuasa, bermunajat, bersedekah dan sebagainya. 10 hari yang pertama pada bulan Muharram, ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Apabila kita nak masuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah hamparkan track, membiasakan orang-orang yang ingat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak terkejut tiba-tiba esok diumumkan berpuasa. Tahun ini terkejut sedikit orang Islam kerana diumumkan hari raya Aidil Fitri secara terkejut sedikit. Tapi puasa kita tidak terkejut. Sebab apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban kita telah bersedia fizikalnya, mentalnya untuk menghadapi madrasah Ramadan setiap tahun dengan keberkatan usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Cukup bermakna, cukup besar kepada kita dapat melalui setiap tahun bulan-bulan Ramadan. Barangkali sahabat-sahabat kita tidak berpeluang kerana uzur, kerana sakit dan sebagainya. Satu hari seorang itu berbuka puasa di bulan Ramadan, dikatakan fadilatnya walaupun dia puasa puluhan hari sekalipun di bulan selain bulan Ramadan tersebut, masih lagi tidak dapat menandingi fadilat satu hari dia berbuka puasa. Walaupun kita katakan dalam keuzuran sekalipun diharuskan, tetapi nak menggambarkan betapa besar fadilat yang Allah berikan kepada mereka yang imsak, yang berpuasa, yang bukan hanya kita katakan kita puasa di bulan Ramadan itu patuh kepada perintah syariat, tetapi ia merupakan satu rasa ubudiyah, rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan-bulan haram ada 3 bulan berturut, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan yang tunggal iaitu bulan Rajab. 4 bulan ini disebut Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum dalam Quran, bulan-bulan haram. Kenapakah dinamakan bulan-bulan haram? Dia berkait dengan kisah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebulan pula ada hari-hari yang disebut kelebihan puasa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, hari-hari bid, hari-hari putih 13, 14, 15. Setiap bulan hari-hari putih 13, 14, 15. Iaitulah disebut sebagai hari-hari putih setiap bulan Islam itu.
Di dalam seminggu pula hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa yang lazim orang kita selalu amalkan, iaitu Isnin, Khamis dan Jumaat. Jumaat itu tak boleh diifradkan, diganjilkan Jumaat sahaja, mesti Khamis. Ya, Khamis dengan Jumaat. Jumaatnya mesti dengan Sabtu. Maka puasa hari Isnin, Khamis, Jumaat adalah mengkifaratkan, menghapuskan dosa seminggu. Dan puasa yang permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, hari-hari putih menghapuskan dosa sebulan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam putaran tahun. Puasa sunat ini tuan-tuan, barangkali kita fikir kita puasa Isnin, Khamis ini semata-mata bukan sunat. Barangkali kalau zaman-zaman muda kita dulu, barangkali ada kelompongan puasa yang wajib kita, ataupun ada kelompongan, ada kealpaan, kelalaian diri kita. Kita merasakan zaman yang kita hidup tidak sama dengan zaman pada hari ini yang serba senang, serba mewah, dengan dalam sudut makanan dan sebagainya. Barangkali puasa, orang-orang puasa tahun 70-an, 80-an, barangkali menu itu pun tidak sama. Tapi pada hari ini, Masya Allah, dengan rezeki, dengan kehidup di zaman yang moden ini, barangkali kita merasakan zaman kita hidup tersebut adanya kelompongan. Ianya menjadi suatu tempelan ataupun satu penampung kepada kekurangan puasa yang lalu umpamanya. Seumpama kita solat sunat ba'diyah qabliyah tuan-tuan, bukannya ia merupakan salah satu semata-mata solat sunat yang dituntut muakkadah ghairu muakkadah, tetapi barangkali kita niatkan solat fardu yang kita lakukan tersebut adanya kecatatan kelalaian, ianya boleh ditampung dengan kita melakukan amalan-amalan sunat, solat sunat yang mengiringi solat fardu yang kita lakukan 5 kali sehari semalam tersebut. Janganlah engkau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan. Pengarang mengingatkan kita bukan hanya dari sudut syariat, sudut hukum fiqahnya, kita imsak, kita menahan diri kita daripada makan, minum, jima', dan juga melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu ta'rif dari sudut fiqh. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi syara'it makhsusah. Ta'rif fiqhnya puasa itu ialah menahan diri daripada makan dan minum, lapar dan dahaga, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan syarat yang khusus. Bukan begitu, tetapi puasa yang lebih luas daripada itu kita mesti fahami. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ramai aku lihat orang yang berpuasa pada siang hari yang tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan al-ju' wal 'atash. Yang sering kita dengar tazkirah, tausiah, ta'lim di bulan Ramadan, tazkirah ringkas sebelum zuhur di bulan Ramadan. Walaupun perkara yang sama diulang oleh penceramah, tapi atas dasar makna kita ini sebagai manusia, ma sumiyal insanu insanan illa linisyanihi wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubih. Tidak dinamakan manusia itu insan kerana banyak kelupaan kita ini. Setiap tahun kita dibicarakan dengan fadilat puasa, kelebihan berpuasa, kelebihan berbuka puasa, kelebihan memberi sedekah, derma, it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, Maidatul Rahman. Ya, orang kita ini cukup bermurah dan juga bersedekah di bulan berpuasa. Ya, bukan hanya begitu kita fahami,
Tetapi Nabi mengatakan ramai orang yang berpuasa tetapi aku tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Al-ju' wal 'atash. Barangkali tidak meraihkan adab-adab ketika berpuasa. Berpuasa hanya secara fizikal, makannya tidak, minumnya tidak, tetapi lisannya tidak dijaga. Masya Allah, puasanya sah. Ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeza. Kerana dari awal pagi min tulu'il fajar hingga berbuka, waktu berbuka puasanya, bagaimana nilaian tahap puasa sang hamba tersebut bergantung kepada amalan zahiriyahnya. Ya, itulah bulan Ramadan ini ramat. Ram mim dad itu maknanya panas terik, membakar. Kata ulama, seolah-olah panas terik yang membakar itu membakar dosa-dosa anak Adam tersebut. Orang yang berpuasa, tuan-tuan, bulan puasa panas yang terik, kita duduk berdiri 15 minit sahaja di tengah panas, tak tahan tuan-tuan, haus. Seolah-olah begitu makna Ramadan itu sendiri. Sebab itulah Ramadan ini kembarnya ialah sabar. Orang kata kat kita sabar, orang ajak bergaduh sabar, orang ajak bertumbuk kuncinya sabar. As-sabru dhiya, banyak. Walaupun orang yang kita kenal, kawan kita dan sebagainya, ya, Allah nak uji bagaimana kesabaran sang hamba tersebut dalam keadaan sang hamba tersebut berpuasa. Hadis juga ini menyebut dalam satu versi yang lain, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Ramai orang yang bangkit pada malam hari sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mendapat apa-apa daripada dia bangkit bertahajud sembahyang sunat umpamanya, melainkan at-ta'ab was sahar, melainkan letih, lelah dan juga mengantuk. Sebab apa? Dia pada siang harinya dia menwar-war, dia menhamburkan kebaikan dia buat. Dia pergi berjamaah, orang kata kenapa mengantuk? Oh, semalam qiyam lama, bangun pukul 3:30 pagi, tidur sejam sahaja, datang pejabat pula. Menhamburkan kebaikan, mewawarkan kebaikan. Hadis Nabi mengatakan dia tidak mendapat apa-apa melainkan at-ta'bu was-sahar. Biarlah ubudiyah kita, sujud dan rukuk kita didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaduan kita itu didengari hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan puasa pada engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak makan minumnya dalam masa yang sama, dia tidak imsak. Dia tidak menahan perasaan marah. Ya, Allah uji sang hamba tersebut tidak sama. Ya, kadang-kadang marah, benda yang kecil kita boleh jadi marah di bulan-bulan puasa. Allah nak ajar, sebab itulah dinamakan madrasah Ramadan. Sebulan ini Allah nak dijiwa sang hamba tersebut, nak tazkiyah, nak buat penyucian jiwa, sabarnya, mistinyakan sifat marahnya, sifat hasadnya, sifat dengkinya. Masya Allah, yang manusia ada semua Allah berikan sedikit sebanyak. Tapi bagaimanakah dengan ilmu dan iman dan amal tersebut? Dia dapat prevent, dia dapat membendung dan membentengi dirinya daripada puasanya, pahala puasanya menjadi binasa dan seolah-olah tidak mendapat habuan apa-apa melainkan haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan di udara. Melihat perkara-perkara yang diharamkan, mesti menjaga lidah dari kata-kata perkara yang tidak berfaedah. Masya Allah. Menjaga telinga dari mendengar perkara yang diharamkan, umpatan manusia. Kerana orang yang mendengar orang yang mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang mengumpat itu.
Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya orang yang mengumpat kalau dia tidak mengingkari umpatannya itu. Ini kita katakan jenayah ataupun afatul lisan, kecelakaan lisan. Al-Imam Al-Ghazali dia bincang afatul lisan, kecelakaan lidah. Masya Allah, dalam Ihya Ulumuddin kalau kita boleh baca, ia cukup menarik, memberi motivasi kepada jiwa kita. Walaupun kita tengok perbahasannya kita tidak mampu untuk kita hadam, tapi dengan sedikit sebanyak pengajaran pedoman Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali yang asalnya profesor di Madrasah Nusti Nizamiyah Kerajaan Saljuk, pecahan daripada Abbasiyah di Baghdad. Nizamiyah, Kerajaan Nizamiyah, Perdana Menterinya Nizam Al-Muluk yang dibunuh. Akidahnya Sunni, bermazhabkan macam kita akidah Al-Asyairah, tetapi diperangi oleh golongan Batiniyah pada zamannya, dibunuh Perdana Menterinya. Semasa dia hidup, dia mengembangkan, memperkukuhkan tradisi sunnah Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah bermazhab Asyairah, menubuhkan universiti, melantik Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini menjadi profesor di universiti tersebut. Sehinggalah Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi mempunyai gaji yang banyak pada zamannya, diberi kemuliaan mengajar ilmu-ilmu, digunakan wangnya untuk membeli karya-karya, dan di samping itu menulis karya-karya yang ditinggalkan pada hari ini Imam Al-Ghazali. Tetapi dia merasakan bahawa wang yang banyak, merasakan kehidupan yang begitu mudah, tidak mendapat apa-apa, lalu dia meninggalkan, meletak jawatan, dan dia pergi berkhalwah, mengasingkan diri, mencari ketenangan jiwa, membersihkan jiwanya. Saat itulah dikatakan dia masuk kepada fasa berkhalwah, mengasingkan diri dari kehidupan duniawi yang sementara. Kita katakan masuk kepada alam tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Itu hebatnya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, sehingga dia membahagikan orang yang berpuasa ini puasa yang khas, puasa yang ahlul khawas, kemudian khawasul khawas, yang bukan hanya puasa kita katakan martabat yang paling tinggi, hati pun berpuasa. Masya Allah. Bukan hanya makan tidak, minum tidak, mata, telinga, mulutnya apatah lagi berpuasa, tapi hati sanubari itu juga berpuasa. Sedikit pun tidak terlintas prasangka buruk dan sebagainya. Ya, itu tradisi alim ulama. Ya, hebat. Bagi itu pula engkau menjaga seluruh anggota seperti anggota perut, menjaga perut, kelan kelemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirna as-siyam, al-kadhib wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bi syahwatin wal yaminul kadhib. Walaupun dari sudut syariatnya tidak batal, tidak ada dalam hukum fiqh. Tuan-tuan tengok kitab fiqh sekalipun yang ada Ustaz Zairul baca, itu fiqh manhaji tak silap saya, tuan-tuan tengok perkara yang membatalkan puasa, ada dia sebut perkara yang membatalkan puasa, bohong, mengumpat, tidak ada. Sebab inilah dari sudut tasawuf, dari sudut penyucian jiwa, yang membatalkan puasa itu menelan air, menelan makanan begitu, yang kita fahamkan, muntah dengan sengaja dan sebagainya, yang kita faham hukum fiqahnya begitu. Yang mengumpat, membuat fitnah, mengadu domba, melihat perempuan yang bukan mahram, an-namimah, talam dua muka, an-nadharu bi syahwatin, dan al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu, qauluz zur, al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Seumpama boleh membatalkan puasa di sisi ulama tasawuf,
Ulama-ulama pakar jiwa mengatakan begitu sekali berbohong, mengumpat boleh membatalkan puasa. Dia melihat puasa ini satu yang besar kepada anak Adam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna saumu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Hadis ini cukup glamour yang sering kita dengar. Puasa itu merupakan perisai nak ajar yang kita sebutkan tadi, nak ajar didik jiwa hamba kita, dengan kita merasakan hamba. Setinggi mana pun kita di bulan Ramadan, kita akan berpuasa di seluruh dunia. Umat Islam dengan tradisi masing-masing, Masya Allah, menyambut Ramadan, menyatakan kehambaan untuk mencapai darjah la'allakum tattaqun, moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah tak sebut la'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya. Ramadan khususnya. Maka apabila seorang kamu puasa, jangan dia berkata yang tidak baik, berkata perkara-perkara yang lucah. Jangan ia membuat maksiat, jangan bertindak seperti orang yang jahil. Oleh itu, apabila ada orang lain cuba memusuhinya atau memakinya, atau adalah ia berkata dalam hatinya kalau ia berpuasa sunat, di hati dan di mulut kalau dia berpuasa wajib. Kalau dia puasa sunat, cukuplah dia halang. Kalau orang ajak bertumbuknya, ajak bermusuhi, ajak bermaki-makian, inni shaim, bahawa aku sedang berpuasa. Bulan Ramadan, kalau sedang berpuasa wajib, sebut dengan mulut, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Begitu sekali panduan syariat, adab seorang yang shaim, imma sunat wa imma wajib Ramadannya, yang disebut dalam kitab kita ini. Ketika berbuka puasa adalah engkau berusaha supaya makan yang engkau makan itu semuanya halal. Jika engkau memperbanyak makan dengan makan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam, apabila engkau menghimpunkan makan siang kepada makan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka hanyalah memindahkan waktu makan sahaja. Maka tidak ada makna bagi puasamu, sedangkan yang dimaksudkan dengan puasa itulah memecahkan syahwatmu, melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, gabung, kerana pagi tak makan, tengah hari tak makan, kita bedal banyak sikit lah waktu maghrib ini. Apakah maknanya puasamu, bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi, sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Ta'ala yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Sinonimnya begitu. Ini bab buka puasa kita maklum. Apabila engkau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyakkan olehmu daripadanya mengikut kemampuanmu, kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadah yang lain, kunci kepada ketaatan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kursi, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin ila as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi bahawa setiap kebaikan akan digandakan 10 kali, sehingga sampai 700 kali ganda mengikut keikhlasan keindahan amalan tersebut. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku, dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang tidak terbilang banyaknya. Nabi SAW bersabda lagi, demi Allah Tuhan yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari sisi Allah daripada bau minyak wangi kasturi. Allah Ta'ala berfirman hadis kursi lagi, hambaku rela meninggalkan syahwatnya, makan dan minumannya kerana semata-mata mencari keredaanku, maka puasanya adalah untukku dan akulah yang akan terus membalasnya. Khusus ibadah puasa ini, tidak umpama zakat, tidak umpama sedekah dan lain-lain, haji, umrah dan sebagainya. Allah sendiri akan membalas kadaran ganjaran berdasarkan nilaian puasa sang hamba tersebut. Nabi SAW bersabda lagi, lil jannati babun yuqala lahu ar-rayyan, yang telah disebutkan tadi, fala yadkhuluhu illa shaimun, dalam syurga ada pintu kelab yang bernama ar-rayyan. Pintu ar-rayyan, pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa sahaja.
Orang yang tidak berpuasa, yang ingkar perintah Allah, yang puasanya hanya kerana ikut-ikutan dan sebagainya, kerana restoran kedai tutup dan sebagainya, maka bagaimana ia nak masuk kepada pintu khas yang disediakan oleh hamba-hambanya yang bertakwa, yang puasanya dengan penuh rasa ketakwaan. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa berpuasa khususnya bulan Ramadan dengan penuh rasa keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka cukup bagimu wahai talib, wahai penuntut ilmu, kata pengarang. Sampai di sini huraian bermacam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Inilah sekali habislah. Kita bawa habis bab yang pertama, jalan hidayah. Ada adab untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan bab puasa ini. Apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat, bagaimana kaedah mengerjakan haji, berhajat kepada keterangan lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang, banyak lagi bab-bab dalam fiqh, adabnya, puasa dan lain-lain, maka dalam kau merujuk kepada apa yang kami sebutkan, yang saya sebutkan tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Kitab ini for beginners, hanya permulaan untuk kita katakan untuk asasnya. Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama ini untuk yang lanjutan, advance, yang lebih tinggi. Jadi pengarang mengatakan kena rujuk kepada perbahasan yang lebih tinggi, lebih detail, lebih dalam Ihya Ulumuddin. Seterusnya pengarang akan masuk bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Pengarang telah menunjukkan beberapa cara dan kaedah dalam beberapa bab dan tajuk berkaitan dengan bagaimana sang hamba yang hidup di dunia tersebut, seorang yang salik menuju Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat-ibadat fardhiyah, puasanya, solat Jumaatnya, sembahyangnya, dan tajuk-tajuk yang telah kita bincangkan sebelum ini, bermula daripada nak sembahyang, ambil wuduk dulu, ketiadaan airnya, tayamumnya barangkali, sehinggalah bab puasa ini. Lepas ini dia stop. Banyak lagi pintu-pintu kebaikan yang kita boleh raih, tapi dia stop dulu. Bahagian yang kedua, cara-cara bagaimana kita nak prevent, nak tanggalkan, nak nyahkan, nak nyah aktifkan, iaitulah sarang maksiat yang menjadi lubuk dosa dan juga noda kepada hati anak Adam tersebut. Bagaimana caranya? Yang kedua dibagikan kepada bagaimana cara nak tinggalkan maksiat. Maksiat yang boleh mendatangkan dosa kepada sang hamba tersebut datangnya daripada anggota yang zahir, tangannya, mulutnya, matanya, telinganya, hidungnya, lidahnya. Itu yang tanpa disedari, maka dia akan diajar selepas ini panduannya oleh pengarang kita ini, hasil daripada pedoman karya-karya Imam Al-Ghazali. Dan bagaimana kita apabila kita tinggalkan perkara maksiat tersebut, bagaimana kita nak laluinya dengan jalan ketaatan bagi meraih pahala daripada kita meninggalkan maksiat tersebut. Sebab itulah dalam proses menyucikan jiwa ini, dalam hidup tasawuf ini, tazkiyah, penyucian jiwa ini, tak dapat tidak ada tiga kaedah. Yang pertamanya ialah at-takhalli 'anil razail. Takhalla makna kita nyahkan daripada yang sifat yang keji yang bersarang dalam hati manusia, dengki, hasad, sum'ah, sombong, bangga diri, takabbur, ujub dan sebagainya. Lepas habis yang tu, step yang kedua, istilah Arabnya at-tahalla bil fadail. Iaitulah kita menghiasi. Tahalla, dekor. Istilah orang moden, decoration rumah. Nak cantik rumah, pasang lasih yang ada opul begini, warna, color, dekor. Hati manusia ada decoration, mesti ada perhiasannya. Perhiasannya bagaimana? Bil al-fadail, dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat syukurnya, zuhudnya, sabarnya,
tawadhu'nya, khudu', ketundukan hatinya, rasa kita ini at-tazallul, rasa hina hidup kita ini. Masya Allah, itulah di antara yang dipedomankan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.